Salam sejahtera. Okey, apa khabar semua? Alright, mari kita sambung pelajaran kita biologi tingkatan 4 bab 2. Okey, so apa yang ada dalam bab 2? Kita tengok slide. Okey, bab 2 cerita pasal biologi sel dan organisasi dalam sel. So apakah sel? Okey. So untuk bahagian 2.1 kita akan belajar struktur dan fungsi sel. So, sel adalah unit asas semua benda hidup. Kalau anda tengok gambar rajah yang ni merupakan sel haiwan, yang ini sel tumbuhan. So, dari segi lukisan lah. Alright, sel haiwan, sel tumbuhan. Kita tengok komponen-komponen sel haiwan dan sel tumbuhan yang anda perlu tahu. Alright, so yang ni mitokondria, sentriol, jasad Golgi, membran plasma, lisosom, nukleus, ribosom, jalinan endoplasma, tambah lagi vacuole, kloroplas, dinding sel. Okey, semua itu adalah organel-organel yang anda harus tahu ataupun struktur-struktur dalam sel yang anda harus tahu dari segi label dan dari segi fungsinya masing-masing. Alright, so biasanya akan ditanya dalam SPM. Kita tengok. Yang ni dari segi labelnya. Alright, so kita ada keseluruhan yang ni adalah nukleus. Okey, so nukleus, dalam nukleus ada satu yang bintik hitam, kita panggil dia nukleolus. Kemudian kita ada lisosom, sitoplasma dalam sel, kita ada mitokondria, kita ada sentriol satu pasang, jasad Golgi bentuk macam ini, ribosom, membran plasma yang luar tu, jalinan endoplasma yang connected dengan nukleus, jalinan endoplasma kasar, so yang ni licin, yang ni kasar. So beza dia, yang kasar tu ada bintik-bintik hitam. Bintik-bintik itu adalah ribosom. Kita akan pergi secara detail nantilah. So yang ini adalah secara ringkas struktur satu sel haiwan. Okey, macam mana kita nak labelkannya? Kita kena pasti setiap organel dan labelnya. Alright, kita pergi yang pertama, mitokondrion. Anda dah belajar dekat tingkatan 1 kot, tak silap cikgu. Okey, so mitokondrion adalah komponen sel yang berbentuk rod, bentuk rod macam inilah, rod panjang ataupun berbentuk sfera. Okey. Alright, so untuk mitokondria ni terdiri daripada dua lapisan. Lapisan luar yang licin dan lapisan dalam yang berlipat-lipat. Nanti cikgu tunjuk gambar raja dia. Okay, so dalam mitokondria ni mengandungi enzim yang terlibat dalam respirasi sel. So apakah fungsi respirasi sel? Okay, masih ingat? Kita tengok. Okey, tadi cikgu dah katakan dia dua lapisan kan? Lapisan luar yang licin, tapi lapisan dalam dia berlipat-lipat. Tujuan dia berlipat-lipat supaya menambahkan luas permukaan untuk menempatkan lebih banyak enzim-enzim dalam itu. Right, so fungsi mitokondrion dia adalah tapak penjanaan tenaga. Maksudnya kita hasilkan tenaga melalui proses respirasi sel. Okey, so dalam proses pengoksidaan makanan, pengoksidaan glukosa lah. Maksudnya kita mengoksidakan glukosa, tukar glukosa menjadi tenaga. Alright, so tenaga dijana dalam bentuk ATP. Maksudnya mitokondria ni menghasilkan tenaga. Tenaga tu disimpan dalam bentuk ATP, adenosina trifosfat. Alright, so tenaga ATP ni disimpan. Kalau kita nak guna, kita boleh gunanya untuk kegiatan seharian kita lah. Digunakan untuk sel. Contohnya sel otot nak mengecut. So dia perlukan tenaga. So tenaga tu dalam bentuk ATP. Ini fungsi mitokondrion. Alright, kita tengok organel seterusnya. Kita ada sentriol. Sentriol satu pasang lah. Alright, struktur silinder kecil yang wujud secara berpasangan dalam sel haiwan. So, sel haiwan sahaja ada. Sel tumbuhan tiada. Terdiri daripada susunan mikrotubul kompleks. Mikrotubul yang ni.
Yang kecil-kecil ni, macam straw ni, panjang. So biasanya dia ada 3 satu kumpulan, 3 satu kumpulan, 3 satu kumpulan, semuanya 9. Susun dalam satu silinder. Alright. Tidak wujud dalam sel tumbuhan. Kita tengok apakah fungsi sentriol tersebut. Right, fungsi sentriol ni adalah membentuk gentian gelendung semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Right, so masih ingat pembahagian sel kan secara ringkas. So untuk gentian gelendung ni kita akan pergi secara detail dalam bab pembahagian sel lagi. Alright, semasa mitosis dengan meiosis kita akan tengok lagi lebih detail apakah fungsi gentian gelendung tersebut. Right, so untuk buat masa sekarang fungsi sentriol adalah untuk menghasilkan gentian gelendung. Okey ya. Kita tengok organel seterusnya, jasad Golgi. Jasad Golgi terdiri daripada satu timbunan kantung pipih. Kantung pipih yang ni. Right, yang ni secara 3D. Selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Maksudnya macam ni lah. Dia satu lapis yang ni, kemudian satu lapis kat sini, satu lapis kat sini, satu lapis kat sini. So dia berlapis-lapis. Membran baharu ditambah pada satu hujung jasad Golgi dan vesikel digentingkan dari hujung yang satu lagi. So nampak vesikel-vesikel ni? So biasanya daripada kantung-kantung ni dia akan dicubit keluar. Maksudnya bukan dicubit keluar lah. Dia akan terbentuk dengan sendirinya dan dia akan hasilkan vesikel-vesikel. Dia akan keluar daripada jasad Golgi ni. Right, bulat-bulatnya. Yang ni adalah kita panggil dia vesikel. Apakah fungsi dia? Right, contoh macam ni lah. Yang ni dia ada satu lapisan kan? Banyak lapisan dia. So hujung-hujung ni dia akan tercubit sikit. Dia akan hasilkan vesikel. Right, fungsi jasad Golgi dia memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan glikoprotein. So glikoprotein datang daripada gliko, iaitu karbohidrat, protein lah. So gabungan karbohidrat dengan protein. So secara umumnya fungsi jasad Golgi dia memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut protein lah contoh satunya. Okey ya. Organel seterusnya, yang ni bukan organel lah, yang ni membran plasma. So membran luar yang menyelaputi keseluruhan kandungan sel. Maksudnya sel tu di luar dia dikelilingi membran plasma. So membran plasma ni terdiri daripada ataupun dibina daripada protein dan fosfolipid. So di manakah proteinnya, di mana fosfolipid? So yang ni adalah protein dia, fosfolipid yang ni. Alright, so tak apa, kita akan pergi secara detail membran ini dalam bab berikutnya. Okay. So membran plasma ni merupakan selaput nipis dan kenyal. Kenyal maksudnya dia boleh ubah-ubah sikit. Dia bukannya keras. Kalau keras dia senang pecah. So dia bersifat telap memilih. Telap memilih maksudnya dia hanya membenarkan sebahagian bahan ataupun substances melaluinya. Bukan semua, hanya sebahagian. Ada yang benda yang boleh lalu, ada yang benda tak boleh lalu. Okey, kita tengok fungsi dia. Membran plasma mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar. So sel tu, kandungan dalam tu diasingkan daripada bahagian luar. Dan dia mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. So, bahan-bahan yang kena masuk dan keluar daripada sel perlu melalui membran yang ini. So, yang ni fosfolipid, yang ni lah protein-protein dia. Okay. Membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi dan bahan buangan antara sel dan persekitarannya. So, gas tu boleh masuk. Contohlah katakan sini dalam sel, yang ni luar sel. So, luar sel mengandungi oksigen, oksigen meresap masuk ke dalam sel. Lepas respirasi sel, kita hasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida meresap keluar. Okey, so pertukaran gas berlaku. Nutrien pun boleh masuk, bahan buangan dalam sel boleh keluar. Okey, right. Lisosom.
Risosom merupakan kantung sfera kecil saja. Yang ini gambar dia besar kan, tapi dia kecil saja, yang diselaputi oleh membran tunggal. Dua sini membran tunggal. Dia mengandungi enzim lisozim. Lisosom dalam tu mengandungi enzim lisozim. Enzim lisozim ini merupakan enzim pencernaan. Alright, so enzim pencernaan. Kita tengok fungsi dia. So, lisosom menghidrolisis molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik, dan lipid. Hidrolisis maksudnya kita pecahkan dia supaya menjadi molekul yang lebih ringkas. Molekul yang ini adalah molekul organik yang kompleks. Kita pecahkan dia, protein, kita pecahkan dia mungkin jadi asid amino. Asid nukleik tu kita pecahkan dia jadi lagi ringkas. Lipid kita pecahkan dia jadi mungkin gliserol dan asid lemak. Right. So, menguraikan bakteria dan komponen sel yang rosak. Contoh, bakteria masuk dalam badan kita. Right. So, lisosom ni akan bergabung dengan sel bakteria tersebut. Dan lisozyme dalam lisosim akan memecahkan bakteria ataupun membunuh bakteria tersebut. Dan satu lagi komponen sel yang rosak. Contohlah katakan dalam sel tu ada organel. Contoh organel tadi mitokondrion. Mitokondrion tu dah rosak, dah tua. So, lisosom ini akan bergabung dengan mitokondrion tadi yang dah tua, yang dah rosak, dan dia akan cerna ataupun uraikannya untuk recycle baliklah mitokondria tersebut. Okey, yang ini fungsi lisosom. Next, kita pergi kepada nukleus. So, yang ini adalah gambar rajah nukleus yang sebenar. So, nukleus ni terdiri daripada membran nukleus dekat luar. Okay, ada titik hitam dalam tengah-tengah tu, bukan tengah-tengah lah, dalam nukleus tu kita panggil dia nukleolus. So, dalam kandungan yang ni, between membran nukleus dengan nukleolus ada ruangan ini dipenuhi dengan nukleoplasma. Dalam nukleoplasma ada kromatin ataupun nama lain kromosom. Okay. So, komponen paling besar dalam sel, so organen ataupun komponen yang paling besar, berbentuk sfera, bulat, padat, dan dilingkungi membran nukleus. Luar tu membran nukleus lah. Okay. Yang mempunyai liang. So, ada liang kecil-kecil, halus-halus dekat luar. Okay. Nukleus mengandungi kromosom, kromatin ataupun kromosom, nukleolus, dan nukleoplasma. Right. Apakah fungsi nukleus? Okay, so mengawal segala aktiviti sel. Semua aktiviti sel dalam sel tersebut dikawal atur oleh nukleus. Okay, nukleus mempunyai kromosom yang mengandungi asid deoksiribonukleik. Asid deoksiribonukleik ni adalah DNA. Alright, deoksiribonukleik acid dalam bahasa Inggeris DNA. Okay, DNA ni menentukan ciri sel anda dan fungsi metabolisme sel anda keseluruhannya. So, itulah fungsi nukleus, mengawal segala aktiviti sel. Kerana dalam nukleus ada DNA. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada ribosom. Ribosom ni adalah granul yang kecil, padat dan berbentuk sfera, yang kecil-kecil saja. Terdiri daripada protein dan asid ribonukleik RNA. Tadi itu DNA, deoksiribonukleik acid, yang ini RNA, ribonukleik acid. So, ribosom terdapat pada permukaan jalinan endoplasma kasar atau wujud sebagai bebas dalam sitoplasma. Alright, kita tengok yang ni kita panggil dia rough endoplasmic reticulum, jalinan endoplasma kasar. Kenapa kita panggil dia kasar? Sebab kita ada bintik-bintik hitam kat sini. Bintik-bintik hitam tu sebenarnya adalah ribosom. Ribosom yang terlekat pada permukaan jalinan endoplasma kasar. Ada juga ribosom yang ini. Ribosom ini adalah ribosom yang bebas dalam sitoplasma. Apa bezanya? Alright. So, yang ini ribosom yang dekat sini menghasilkan contoh enzim ataupun protein, menghasilkan protein, protein itu tukar jadi enzim, enzim itu digunakan di luar sel. Okey, manakala yang ribosom dalam sitoplasma ini menghasilkan protein
protein diubah suai jadi katakan enzim. Enzim tu digunakan dalam sel. Itu bezanya. Satu digunakan di luar sel, satu guna dalam sel. Right, kita tengok ribosom. Fungsi ribosom tapak sintesis protein. Okey, so hanya ribosom saja menghasilkan protein. Maksudnya kalau dia attach pada jalinan endoplasma kasar, dia hasilkan protein. Protein tu perlu diubah suai. Ubah suai di mana? Di jasad Golgi tadi. So dah diproses, diubah suai menjadi menjadi enzim. Enzim tu akan dibawa keluar dari sel, diguna di luar sel. Yang tu ribosom yang ada pada jalinan endoplasma kasar. Kalau ribosom bebas, no problem. Ribosom bebas dia hasilkan enzim digunakan dalam sel. Okay, ya, jelas ya? Alright, jalinan endoplasma kasar terdiri daripada satu sistem rongga ceper berlipat yang bersambungan. Okey, contoh macam ni, dia akan sambung, dia sambung yang ni nukleus. Okey. Membran jalinan endoplasma ni membentuk jalinan berterusan dengan membran nukleus. Nampak? Right, dia akan gabung dengan membran nukleus. Terdapat dua jenis jalinan endoplasma. Jalinan endoplasma kasar yang ada bintik-bintik ni ribosom dan jalinan endoplasma licin. Licin maksudnya tak ada bintik-bintik, tak ada ribosom. Alright, so apa fungsinya? Right, sistem pengangkutan bahan dalam sel. So contoh macam pipe dalam rumah lah, ataupun wire-wire elektrik dalam rumah. So dia akan sambung lah. Dari sini sambung, maksudnya dia akan mengangkut bahan-bahan dalam sel tersebut lah. Sistem pengangkutan bahan dalam sel. Dan dia juga menyediakan permukaan luas untuk perlekatan enzim dan tindak balas kimia. Right, mungkin ada tindak balas biokimia dekat sini. So dia menyediakan luas permukaan yang banyak untuk pelekatan enzim. Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein. Masih ingat? Ini ribosom. Ribosom menghasilkan protein. Protein tu diangkut dalam jalinan endoplasma. Okey. Manakala jalinan endoplasma licin, yang ni licin, beza dia. Beza dari segi fungsi dia. Yang ini mensintesis dan mengangkut gliserol dan lipid. Yang ini mengangkut, dia mensintesis gliserol dan lipid dan mengangkut bahan-bahan yang lipid lah. Alright. Serta menjalankan detoksifikasi dadah dan hasil sampingan metabolisme. Maksudnya contoh yang ni, jalinan endoplasma licin, selain daripada menghasilkan mensintesis lipid, dia juga digunakan untuk mendetoksifikasikan. Maksudnya dia membuang banyak-banyak bahan toksik yang ada dalam badan kita. Contohnya anda ambil dadah. Okey, bukannya dadah macam biasa, bukan dadah yang spesifik macam tu. Contoh ubat-ubat yang anda makan tu dadah juga. So ubat-ubat tu akan detoksifikasikan dalam jalinan endoplasma licin. Boleh ya? Alright, kita tengok. Yang ini adalah struktur satu sel tumbuhan. Alright, so sama saja kebanyakannya. Kita ada mitokondria, kita ada sitoplasma, kita ada jasa Golgi, kita ada dinisa, tak ada dinisa, hanya khas untuk sel tumbuhan. Membran plasma, jalinan endoplasma, licin dan kasar, kita ada nukleolus, kita ada nukleus, kita ada membran nukleus. Yang bezanya untuk sel tumbuhan, dia ada vacuole, dia ada kloroplas, dia ada dinding sel. Dan sel tumbuhan tiada sentriol. Okey, alright, kita tengok organel dia. Vacuole. Vacuole kantung berisi cecair ataupun subsel. So yang ni keseluruhan ini kita panggil dia vacuole. Right, dalam vacuole tu sini terbentuk cecair, diisi cecair, kita panggil subsel ataupun sel-sel dalam bahasa Inggeris lah. Kita panggil dia subsel. Membran dekat luar tu, yang ni keseluruhan sel tumbuhan. Yang ini, dalam ini adalah yang vacuole. Besarlah vacuole dia kan. Alright, so subsel dekat tengah-tengah. Membran tu, membran untuk yang meliputi vacuole tu kita panggil dia tonoplas. Alright, so vacuole dikelilingi oleh membran tonoplas.
So sel tumbuhan muda mempunyai banyak vacuole bersaiz kecil. Kalau tumbuhan sel tu muda, dia ada banyak vacuole yang kecil-kecil. Kalaulah sel tumbuhan tu dah matang macam ni, sel vacuole dia akan menjadi satu vacuole yang besar. Right, vacuole bagi sel haiwan pula adalah kecil. Kalau sel haiwan tu ada vacuole, kebanyakannya vacuole dia kecil-kecil. So subsel, apa yang ada dalam subsel tersebut? Alright, so subsel mengandungi air, dalam sini ada air, asid organik, gula, asid amino, enzim, garam mineral, oksigen, karbon dioksida, hasil sampingan metabolisme. So kebanyakannya yang larut air semua dalam sini. Okay, right. So kita tengok fungsi vacuole. So vacuole, air meresap ke dalam vacuole sel. Maksudnya air yang masuk dalam sel tumbuhan tu akan masuk ke dalam vacuole dan vacuole tu akan menjadi besar. Kalau dia besar, dia akan menjadikan sel tersebut segah. Right? Segah maksudnya sel tumbuhan tu kuatlah banyak air. So dalam sel haiwan pula, haiwan unisel, haiwan yang satu sel saja, vacuole mengecut. Dalam tu kita panggil dia vacuole mengecut terlibat dalam proses pengosmokawal aturan. Daripada perkataan osmosis, kawal aturan. So dia mengawal tekanan osmosis dalam sel tersebut. Secara ringkas dia akan mengawal kandungan air yang ada dalam sel haiwan tersebutlah, yakni unisel lah. Right. So untuk osmosis dan untuk perkumuhan, dia buang bahan-bahan yang tidak digunakan dalam sel tersebut. Right, fungsi vacuole. Kita tengok kloroplas. Berbentuk bujur macam mitokondrion. So terdiri daripada dua lapisan membran. Dua lapisan membran macam mitokondrion. Okay, mengandungi pigmen klorofil. Pigmen klorofil dalam sini. Right, pigmen klorofil pada grana. Yang ni grana. Satu keping ni kita panggil dia grana. Dalam grana ada pigmen klorofil. Klorofil itu warna hijau kan? Itu yang menyebabkan tumbuhan daun-daun itu mempunyai warna hijau. Berikan warna hijau pada tumbuhan. Kita tengok fungsi dia. So fungsi dia, kloroplas mengandungi klorofil kan? So klorofil menyerap ataupun memerangkap cahaya matahari dan menukarnya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. So memerangkap, menyerap tenaga cahaya dan menukarnya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Okey, sitoplasma. Baik, ruangan dalam sel ni, dalam membran plasma ni, semua ruangan sel ni dipenuhi dengan sitoplasma. Yang tak ada organel lah, dipenuhi dengan sitoplasma. So sitoplasma ni terdiri daripada medium seperti jelly, jelly-like medium, macam jelly yang mengandungi komponen sel terampai. Yang inilah komponen-komponen sel yang terampai, mengandungi sebatian organik seperti protein, lipid dan karbohidrat serta sebatian tak organik seperti ion. So kebanyakan bahan-bahan nutrien yang ada dalam badan kita tu masuk dalam sitoplasma lah. Okay, so apa fungsi dia? So sitoplasma bertindak sebagai medium. Kawasan ini adalah medium untuk tindak balas biokimia dalam sel. Okey. So yang ini adalah gambar raja yang biasanya kita dapat daripada soalan. Bukannya bentuk macam ini. Yang ini bentuk 3 dimensi kan. So tapi soalan biasanya dia akan lukis macam ni. So anda kena pastilah apa dia. Yang ini adalah jalinan endoplasma kasar. Yang ini jalinan endoplasma licin. Yang ini adalah mitokondrion. Yang ini adalah jasad Golgi. Yang ini mungkin lisosom. Yang ini mungkin ribosom bebas. Yang ini mungkin kloroplas. Tak berapa clear sangat. Yang ini nukleus lah seperti biasa. Yang ini nukleus. Kalau yang ini sel, cikgu rasa sel haiwan. Kalau sel haiwan, yang ini bukan kloroplas dah. Mungkin ini granul-granul yang lain. Okey ya. Alright. Dinding sel pula. Dinding sel, lapisan luar sel yang kuat dan tegar untuk sel tumbuhan sajalah. Okey, dibina daripada gentian selulosa. Okey, soalan. Masih ingat lagi membran plasma?
Okay, membran plasma terbina daripada bahan apa? Masih ingat? Refresh balik. Membran plasma dibina daripada protein dan fosfolipid. Untuk dinding sel pula dibina daripada gentian selulosa. Selulosa ni gentian yang kuat. Okay? Bersifat telap sepenuhnya. Berbalik kepada membran plasma tadi. Satu daripada sifat membran plasma adalah telap memilih. Memilih maksudnya dia hanya membenarkan sebahagian bahan melaluinya. Tapi untuk sel wall ataupun dinding sel, dia telap sepenuhnya. Maksudnya semua bahan boleh keluar masuk melalui sel wall, melalui dinding sel. Tapi dalam dinding sel tu ada plasma membrane lagi. So dia hanya boleh masuk ikut ruang sini sajalah. Tapi kalau nak masuk dalam sel, masih ada plasma membrane yang mengawalnya. Right. Fungsi dinding sel mengekalkan bentuk sel tumbuhan sebab selulosa itu kuat. So dia akan mengekalkan bentuk sel tumbuhan dan memberi sokongan mekanikal, sokonganlah kepada sel tumbuhan tersebut supaya sel tumbuhan itu tidak mudah pecah. Okey. Perbandingan dan perbezaan komponen antara sel haiwan dan sel tumbuhan. So mungkin anda dah tahu dah sedikit. Okey. Untuk persamaan, perbandingan maksudnya yang sama. Kedua-dua sel mempunyai nukleus, mempunyai sitoplasma, membran plasma, jasad Golgi, mitokondrian, jalinan endoplasma kasar dan licin, dan ribosom. Tapi dari segi perbezaan dia, sel tumbuhan bentuk sel yang tetap sebab dia ada sel wall, dinding sel. Tapi sel haiwan bentuk sel tidak tetap. Okay, mempunyai dinding sel, tidak mempunyai dinding sel. Mempunyai kloroplas, tidak mempunyai kloroplas. Mempunyai vakuol yang bersaiz besar, sel haiwan pula tiada vakuol. Kalau nak tulis, jika ada, saiznya kecil. Right. Simpanan karbohidrat dalam bentuk kanji. So, maksudnya dalam sel tumbuhan ada simpanan makanan dia lah, simpanan karbohidrat dalam bentuk kanji. Tapi untuk sel haiwan, simpanan makanan tu, simpanan karbohidrat dalam bentuk glikogen. Right? So, tidak mempunyai sentriol, tapi sel haiwan mempunyai sentriol. Alright? So, cikgu rasa yang tu saja kot untuk hari ini. So, yang ni 2.2 dah untuk bahagian yang seterusnya. Okay? Itu saja. Right. So, untuk bahagian ini 2.1, organel dalam sel, anda kena tahu label dia, kena pasti daripada gambar aja, anda kena label dengan betul. Kemudian anda kena tahu apakah fungsi setiap organel yang ada dalam sel haiwan dan sel tumbuhan tersebut. Alright, so cikgu harap anda akan go through. Kalau tak faham, go through. Tak faham lagi, boleh tanya dalam grup nantilah. Okay, right, itu saja. Sekian. Terima kasih.